Tes, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, Kak Yasmin Yaakob, Sarah Arsyad, Munirah Draman. Ya Allah, ya Tuhanku. Kat mana sekarang? Apa khabar sayang? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sepanjang perjalanan Ustazah tak berhenti menyebut nama awak. Semoga Allah memberi kesihatan, kesembuhan. Insya Allah sahabat-sahabat, sahabat La Tahzan kita Munirah Draman inilah yang Ustazah ceritakan di Facebook tadi. Dan juga Nurul, subhanallah, menyambut Ustazah di Bumi Kota Baru dengan adalah yang ditunjukkan pada Ustazah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terasa indahnya ukhuwah fillah, subhanallah, subhanallah, tak tersebut satu-satu nama. Allahu Akbar. Subhanallah, rasa nak nangis dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suara saya okey ke? Video clear ke? Sebab sekejap ya. Sebab sebenarnya saya dalam gelap. Saya minta Ustaz sekejap. Tak jumpa. Tak jumpa suis lampu lagi. Saya baru masuk. Nurul Syarmin Kaswadi. Ustazah baru je masuk. Baru dapat nombor bilik. Masya Allah. Umi Rakiah Abdul Rahman. Saya belum jawab Mrs. Umi. Insya Allah. Insya Allah Umi, kita bertemu esok. Amin. Insya Allah. Anita Awang, Nurizan Hassan, Rehan Hamid, Maksud Zunaiza Ahmad. Belum sempat bernyawa lagi Maksud. Wani Yahya, alhamdulillah jelas. Ayah Gaus, Insya Allah. Maimunah, kat mana tu? Alhamdulillah. Cik Rodia, Zainul Abdul Rahman. Syukran. Zainul Abdul Rahman pun KB Kelantan juga ke? Apa dia? Gentut tak tempat Ustazah. Sebab tak semenggau Ustaz. Orang nak cakap. Subhanallah. Betul Sanimah Haji Jamin. Baca tak saya punya Facebook tadi? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Saya rasa macam nak patah balik ke Terengganu. Bercuti. Assalamualaikum Roza Osman. Wah, subhanallah. Sungkai pun saya pernah sampai. Ada kuliah kat sana. InsyaAllah. Ayah Gaus, Murni Ismail, Putri Lilin. Subhanallah, Putri Lilin. Putri Lilin kalau sekarang ni okey lah, dia seronok lah kan. Sebab kalau musim panas Putri Lilin bahaya. Okey, Masya Allah. Siapa? Langsir belakang ni saya tak curi langsir hotel di Terengganu. Siapa yang kata langsir sama Ustaz? Yang tu yang kau tengok. Ustaz kata yang tu yang hampa tengok. Aduh, jenuh. Ustaz live sekali kat sini. Allahu Akbar. Siti Rosnani Tajuddin kat Kelantan. Awak ada kat Kelantan pula ni. Masya Allah. Zainul Abdul Rahman, Kelantan di mana? Masya Allah. Betul kat Siti Rozia. Subhanallah. Zaliha Zainal, Wan Radia. Penat tak apa. Yang penting syok puah. Pasal apa puah? Pasal saya tak solat lagi ni. Betul-betul baru sampai. Masya Allah. Sebab saya jangka tadi memang sampainya dalam pukul 2. Tapi sebab macam hujan sepanjang jalan, saya cakap dengan Ustaz, yang hujan-hujan macam ni sedap ni kalau kena sup ni. Tiba-tiba ada rakan Facebook. Suara sihat. Suara sihat Cik Rodia. Subhanallah. Cik Rodia kata Ustaz sihat dengan suara. Tak penat ke? Oh, ni tu Ustazah. Masya Allah. Cakap memang sihat. Apa dia Ustaz? Ustazah kalau dah bercakap, tak apa. Daripada sakit tu sihat. Jahat tau. Ustazah kalau dah bercakap daripada sakit terus sihat kata. Tu tanda marah ke? Tanda apa? Betul Taz Husin. Subhanallah, betul. Masya Allah, betul. Allahu Akbar. Saya ternampak-nampak lah WhatsAppnya Ish Kak Nazar ni kan. Orang nak bercakap benda betul, dia duk usik Ustazah dengan perkataan tu. Janganlah tulis perkataan tu. Saya tengok perkataan tu pun saya dah geli-geleman dah. Macam mana ni? InsyaAllah. Apa tadi cakap? Lupa dah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Lepas tu Nurul tadi sharekan dekat Ustazah. Betul-betul. Sharekan dekat Ustazah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Betul Dr. Maizura? Oh no. Sharekan dekat Ustazah sup yang sedap lah. Kan kata Ustazah singgah lah dekat tu kalau Ustazah teringin sup. Ustazah pun singgah. Apa nama Ustaz? Pok Wi? Pok Wi dekat roundabout tu. Lepas tu ramailah pula orang. Kita kan macam waktu orang lunch kan, tak mula macam kacau. Lepas tu kita pun duduklah bertenang-tenang sekejap. So kita makan sampai dekat hotel ni betul-betul 3 petang. Alamak, janji dengan Latahzan pukul 3 ni. Kalut-kalut semua beg daripada bawa masuk, alhamdulillah. Sebab baju dah siap-siap gosok daripada KL dah. Bergantung semualah, alhamdulillah. So besok check out senang je. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Penat. InsyaAllah. Okey, saya mesti baca juga kitab Latahzan hari ni. Lampu ni macam kurang sikit pencahayaan dia. Saya kena dekatkan sikit. Sebab saya punya mata jadi macam kelabu-kelabu asap. Abang tak jumpa lampu lain? InsyaAllah peliknya. Oh, 2 dekat katil tu juga. Cuba try yang cuba try test yang tu. Barulah comel sikit. Terang sikit kan? Okey. Lampu pun tak jumpa switch lagi. Okey. Okey, baik. Masih lagi dalam bab. Belum lagi baca doa kan? Subhanallah. Bismillah. Dia kalau ustaz ada macam malu sikit nak ceramah. Okeylah. So. Tapi okey dah ni. Saya dah boleh nampak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana nak ngajar? Ustaz buat lawak kat sini. Masya Allah. Nurul Syarmin Kaswadi. Masya Allah. Siapa tu Nabila Syam tu? Saya ada dekat KB. Kita pukul 5. Sekejap lagi saya ada kelas close group. Kemudian malam saya ada meeting dengan tim khidmat. Besok bolehlah kita sembang-sembang kat lobi sekejap. Lobi dia luas. Tapi kita berhati-hatilah dekat Kelantan ni kan sahabat-sahabat. Program taklimat akhir perjalanan umrah ke Baitullah besok diadakan di masjid apa saya tak ingat, di Bacok. Tapi yang tu saya tak open kepada publik. Jemaah yang nak terbang sahaja. Sebab SOP-nya masjid di tempat itu tak bagi kita beramai-ramai. Nak naik banner pun dia tak bagi. So kita akur. Faham? Okay? Dan tolonglah, saya merayu dengan sangat, tolonglah bantu dengan doa ibu-ibu, ayah-ayah calon-calon tajaan umrah kami tidak tertangguh lagi. Macam-macam kan untuk menyebabkan penangguhan tu. Sebab tahun lepas patutnya mereka terbang pada Mac 2020. Mereka sangat-sangat berharap. Masya Allah sahabat-sahabat, bayangkan sekarang ni orang nak pergi umrah sebenarnya 4 kali kena buat PCR. Daripada sebelum, kemudian di KLIA, sebelum 72 jam sebelum, itulah, kemudian sampai di Saudi sebelum balik, lepas tu sampai balik di KLIA, kemudian 5 hari selepas kuarantin daripada balik daripada Saudi. Betul kan Ustaz? Betul kan? Yang ketiga daripada Saudi. Yang keempat, yang kedua Saudi. Okey. Ketiga KKM. Cuba 1, 2, 3, 4 kuat sikit suara. Sebelum. Dengar ke suara? 72 jam sebelum terbang. Okey. Yang kedua, sehari sebelum balik dari Madinah atau Mekah. Okey. Yang ketiga, di KLIA sebelum immigration. Okey. Yang keempat, hari kelima sebelum potong gelang. Sekian dimaklumkan. Sekian dimaklumkan. Anda sekian pula sampai sini. Okey, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah tergelak sebab apa nak sebut tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah jumlah
Jadi kita tak nak lah kan sahabat-sahabat sebelum mereka terbang ni macam-macam lah ujiannya. Sebab daripada segi persiapan, dokumentasi, semua siap dah, mereka ni tinggal nak terbang saja. Tapi bayangkan, wa na'udzubillah min zalik, kita dah dalam perjalanan mereka nak ke KL, duduk sementara rumah anak-anak sebagainya, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Gelak lah Cik Rodia kan, sambil dah terlepek dah baring-baring. Sempat ayam lagi bismi tak nak sini, susah sekali. Cik Rodia, Ustaz kata kat sini tak ada ayam bismi. Cik Rodia pembekal ayam bismi kepada Ustaz Azwan. InsyaAllah. Tapi Alhamdulillah, Ustazah datanglah dekat dengan Ustaz, datanglah dekat dengan Ustazah. Amboi Kak Nuraini rindu kat Ustaz lah ni. Tengok muka Ustaz tu patutnya interframe, tak boleh interframe sebab dah kepenatan. Masya Allah. Ustazah gelak pasal Ustaz berceramah daripada atas katil dia tu, Kak Hamidah Saad. Lawak lah pula. Tapi syok, dia kata hari ni enjoy sangat hari ni drive kan, dengan cuaca yang Masya Allah kan. Lepas tu isteri dia pula asyik teringat sahabat kita Munirah tadi tu bang. Kalau lah dekat lagi saya patah balik. Tapi insya-Allah sahabat-sahabat, semoga Allah beri kebaikan, kekuatan padanya. Masya Allah. Sambil-sambil honeymoon Seri Siti Dayu. Itulah Allah takdirkan dalam hidup kami ni, berdua-duaan kan, apapun yang berlaku. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Doakanlah sahabat-sahabat, doakan. Saya tak ada impian lain. Saya nak semua orang sampai ke Tanah Suci Mekah. Khususnya bila saya melihat golongan ibu-ibu, ayah-ayah kita, warga emas yang sangat-sangat mengimarahkan Masjid Surau, tapi sampai ke usianya begitu belum sampai lagi ke Baitullah. Dan ni saya nak open tau, untuk hampir 500 orang yang pertama ni saya nak open. Okay, anda boleh PM tepi saya. Ni tujuan saya bercakap ni, sebab ada orang tanya Ustazah macam mana nak bantu. Itulah yang tabung umrah ASA tu. Tapi dah ada yang join Ustazah macam mana saya nak menyertai. Anda memang orang hebat. Tapi yang ini saya betul-betul nak sampaikan kepada anda. Apakah dia? Semalam ketika saya bertemu dengan saya panggil dia Kak Zana lah. Kak Zana ni yang menguruskan asnaf di Kelantan untuk tajaan yang kami dah deal, dah interview lama dah, 2 tahun lebih dulu kan. Nak terbang bulan Mac hari tu terkandas. So semalam daripada mana bang rumah dia? 4 jam dari Kelantan. Saya tak ingat Kelantan daripada mana. 4 jam daripada rumah dia tu, pukul 4 pagi, 4, 5, 6, 7, 8 pagi dia sampai dekat masjid yang saya nak buat taklimat di Terengganu. Saya kata pasal apa datang? Sebab nanti hari Isnin kan Ustazah nak buat dekat Kelantan. Lepas tu teruja Ustazah, ada yang mampu untuk kongsi-kongsi duit minyak kereta, semua datang semalam. Sedangkan besok hari Isnin saya nak pergi kat tempat mereka ni. Lepas tu 4 jam tu tak terasa. Tapi bila Ustaz bercerita dengan jemaah umrah taklimat akhir yang semua orang pun macam tu, Masya Allah, sebelum pergi tu tak termasuk dalam package lah. Harga memang sendirian berhad kan, 72 jam sebelum tu. Dan masa balik tu pun kita sebutkan macam mana, itu memang tanggungan sendiri. Mana-mana pun memang tak masuk dalam package. So bila diorang dengar, berapa Ustaz semalam kita bagi tahu? 150 RM untuk yang cucuk di KL. Tu paling murah dah Ustaz jumpa. Ada yang 240 sahabat-sahabat. So pendekkan ceritanya, untuk jemaah umrah yang nak terbang, kita nak buat grouping ni, boleh dapat sekali PCR tu 150 RM. Lepas tu so diorang macam 2 kali lah kan, seorang 300 lah ke macam mana? Kos lebih kurang 2 kali kan, yang tidak masuk dalam package. 2 kali bayar operating. 2 kali. So lebih kurang RM300 lah macam tu seorang. Jadi diorang macam, ya Allah Ustazah kan, asnaf ni RM300, RM150 besar bagi mereka. Saya dah mula dah nak lak-lak air mata kan. Ya Allah Tuhan, kesianlah sangat sebab mereka tu dapat pergi tu macam rezekinya Allah. Saya cakap kat dia orang, kalau pergi ni tak bawa duit apa semua tak apa dah, sebab makan 3 kali sehari. Tapi mereka nak buat PCR tu bagi mereka berat, sahabat-sahabat. Mereka dah tak ada dah kos cucuk umrah, kos buat pasport, sebab semua tu dah settle 2 tahun lepas. Tapi kan dengan PKP, dengan macam-macam lah, bagi mereka tu berat. So jom sama-sama, siapa yang nak sponsor untuk mereka buat PCR asnaf, sahabat-sahabat, tapi jangan hampa duk main masuk je dalam akaun tu, tulis PCR asnaf, PCR asnaf.
Ya Ustaz, PCR. PCR asnaf. Tak payahlah PCR merangkap RTK, merangkap swab test, tak payahlah panjang lah pula kan. Okey, tu peluang untuk anda lah. Okey, tapi tak payah sebar-sebarkan sebab selalunya saya jadi pening. Cukup mereka berapa orang Ustaz? Semua 17 yang dari Kelantan saja. 17 orang itu saja saya sedang mencari. Sebab saya tak cakap kat dia orang. Saya rasa macam tak ada kot kat sini. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi yang tu sebenarnya boleh saya gunakan tabung umrah ASA, sahabat-sahabat. Tapi sebab bukan tak boleh, boleh je kalau saya cakap dia orang, Alhamdulillah. Tapi saya nak beri peluang kepada anda, kepada yang tak join tabung umrah ASA. Sebab mungkin ada orang yang leceh RM1 sehari, RM30 tu bagi orang yang memang tak ada pendapatan besar. Sebab tu dalam reminder Ustazah setiap 1 hari bulan bukan paksaan, kan cuma nak mengingatkan jiwa istiqamah. Jadi yang belum tahu cerita ni, Ustazah cakap pasal apa ni? Kita nak taja asnaf punya PCR test. 17 orang daripada Kelantan. Semuanya majoriti usia 60 tahun ke atas. Bagi mereka berat sekali PCR itu 150. Itu pun Ustaz dah dapatkan harga kelompok. Okay, sahabat-sahabat Allah. Jadi saya ni rasa macam boleh je bang kita bagi tahu dalam grup XA Turan ni. Tapi kan kita banyak lagi kan benda-benda lain macam-macam yang queue untuk diinterview lagi lepas ni untuk. Jadi peluanglah untuk anda, okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa Kak Nazar tulis PCR asnaf? Tolong tulis PCR asnaf. Ya, Maksud Zunaiza Ahmad, CIMB Darul Fawwas. Okay. Allahu Akbar. Betul Cik Lin Elina? Betul. Cik Lin Elina kalau ada nak buat umrah, pastikan dengan mereka. Sebenarnya harga tu lebih. Tapi kalau travel ada deal dengan mana-mana klinik kesihatan ke, bukan klinik kesihatan yang kerajaan tu, yang swasta. Kalau yang kerajaan ada ke Ustaz? Lambat. Tapi memang lambat lah. Sebab dia kan 72 jam ataupun pihak travel ni boleh berhubung dengan travel mana anda pergi, boleh dapatkan info pasal itulah. PCR asnaf akaun Darul Fawwas ya, anda jangan silap. Al Fawwas Travel tu bukan itu akaun untuk orang nak pergi travel. Nanti minta tolong Kak Nazar kot. Kak Nazar pinkan ni untuk yang 500 pertama. Masya-Allah. Saya tergerak hati tadi sambil-sambil sembang dengan Ustaz sebab bila nampak semalam taklimat akhir kita cakap macam tu, terus diorang saling berpandangan macam sugul sangat muka diorang tu. Sebab kita faham kan sahabat-sahabat macam PCR asnaf. Herli Zulkifli tulis PCR asnaf. Ya, terima kasih Kak Hamidah Saad tu siap tulis huruf besar lagi. Masya-Allah. Terima kasih Kak Nazar. Baik, Kak Nazar, Kak Yanti dah sharekan description ke belum? Sebab saya lupa nak pesan dalam grup tim khidmat. Baik, semalam kita baca muka surat 261. Saya semput ni bukan saya penat sahabat. Saya semput sebab saya kenyang. Saya kenyang, saya makan sup. Sedapnya hujan-hujan makan sup panas-panas. Sup apa tadi? Sup perut. Lepas tu dengan patin goreng belado. Sedapnya dekat situ. Lapak masing-masing. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semalam saya habiskan baca syair Abu Tamam berkata tentang masa-masa bahagia dan susahnya. Ingat tak Ustazah baca sampai situ di Masjid Kampung Tepuh semalam. Hari ini kita sambung surah Ali Imran ayat 140 kesinambungan kepada bab 125 kitab Al-Tahzan. Istighfar adalah pembuka jalan. Okey, saya nak cerita satu benda sahabat-sahabat dirahmati Allah. CIMB Darul Fawwas, Wan Yahya tak payahlah tulis CIMB Darul Fawwas tu. Tulis PCR asnaf saja. Tapi nombor akaun ni sekejap lagi Kak Nazar akan share. Subhanallah. Saya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bacakan syair ni semalam di Masjid Kampung Tepuh. Lepas tu pagi tadi saya di Masjid UMT, University Malaysia Terengganu. Terima kasih PA, University Malaysia Terengganu. Ya tak ingatlah nama. University Malaysia Terengganu. Besar masjid dia. Lepas tu ada seorang hamba Allah datang dengan berniqab. Saya tak pasti dia ada ke tidak, tapi dia memang subhanallah istiqamah dalam majlis ilmu. Saya selalu dengar Ustazah punya Al-Tahzan bla bla bla. Lepas tu saya sebab dengar dia kata terima kasih Ustazah sebab menjadikan saya macam ni. Dah mulalah nak nangis ni. Menjadikan saya macam ni apa maksud?
Dia kata sejak saya mendengar Latahzan, Ustazah, banyak perubahan dalam diri saya. Saya cari Ustazah, saya rasa dia bawa kepuk kot tadi. Abang letak mana bang kepuk tu ada? Itu. Yang pakai niqab tadi. Lepas tu Masya Allah, takut tertinggal dekat masjid tadi. Lepas tu saya tak pernah mengharapkan apa-apa yang dibimbit di tangan sahabat-sahabat. Kan oleh-oleh, minta maaf lah bukan sebab sombong. Tapi tak heran dengan oleh-oleh tu. Tapi saya sangat heran kesungguhan mereka tu nak datang. Kesungguhan mereka tu nak bertemu. Dan mereka hanya nak meluahkan rasa, terima kasih Ustazah, dulu saya tak macam ni. Dulu saya tak macam ni. So kita faham. Jadi sekarang Ustazah apa sahaja yang Allah uji dalam hidup saya, Ustazah doakan saya istiqamah bla bla. Sampailah keluar daripada masjid. Bukan satu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih PA kan sini. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah. Okey, sekejap. Saya pinkan Kak Nazar punya komen. Okey, baik. Terima kasih Kak Nazar. Sahabat, untuk dana asnaf PCR, tolong bank in ke akaun CIMB Islamik. Betul ke Ustaz? 8600180920. Okey, tolong catat Seymour. Nak baca Kak Nazar punya ni. Manalah tahu Kak Nazar tulis sila masuk ke akaun Nazatul Nainah ke. Marah Kak Nazar. Okey, sila catat asnaf PCR. Betul. Asnaf PCR ke PCR asnaf, apa-apalah Ustaz Azwan faham lah tu. Okey, supaya bahagian akaun kami tahulah. Okey, sahabat-sahabat, duit tu untuk apa. Jadi 17 orang kan Ustaz? Cukup 17 orang kami stop pula dah stop. Sebab kita betul-betul untuk menggembirakan mereka. Besok kami ke Kelantan, kami cakap lah PCR anda telah ditaja. Masya Allah, mesti gembiranya lah ibu-ibu ayah-ayah tu. Bayangkan dia orang nak pergi KLIA, kos lagi. Kan lepas tu anak-anak dekat kebanyakan asnaf ni macam, kalau mereka mempunyai anak yang bergaji besar, sahabat-sahabat mereka takkan meluahkan rasa macam tu. Sebab dia orang pun nak datang KL rasa macam nak duduk rumah anak berapa hari Ustazah. Lepas tu nak pergi KLIA lagi, duit lagi. Kenapa sahabat-sahabat, mak ayah ni selalu susah hati dalam nak menyusahkan anak-anak. Saya belajar benda tu. Tapi kenapa anak-anak susah nak tengok anak-anak yang susah hati bila menyusahkan ibu ayah? Anda faham maksud Ustazah kan? Sebab Ustazah bertemu dengan macam-macam jenis orang tua. Kaya raya ada, miskin yang semiskin-miskinnya ada. Tapi si kaya atau si miskin semuanya berbahasa untuk memberi kegembiraan kepada anak. Memberi kegembiraan kepada anak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Sedangkan anak-anak demi nak pentingkan diri sendiri, kadang-kadang lantak pi lah. Mulut ni tak cakap lantak pi itulah. Tapi tak pernah kisah mak ayah tu susah ataupun senang. Jadi ni nak pergi umrah, mesti anak-anak pun bahagia, gembira. Saya ingat lagi, dulu awal-awal kami buat umrah tajaan ni, ada seorang pakcik-makcik ni. Yang pakcik tu arwah dah. Okay? Ketika itu umur dia 80 lebih. Tapi dia masih sihat. Sebab dia pencen askar. Dia jaga cucu. Ramai sungguh dia jaga cucu tu. Rumah dia dekat Pandan Indah, dekat dengan rumah Ustazah. So malam nak pergi berangkat KLIA tu, kami kena pergi KLIA pukul 4 pagi. Penerbangan kami pagi. Malam tu saya dah nak tidur, dah lebih kurang dalam 12 malam gitu. Dia telefon, Ustazah minta maaf pakcik nak tanya, besok pergi KLIA, pakcik macam mana pergi KLIA besok? Kita ni kan Ustazah kan suka nak bulat mata, dah geram dah ni. Sebab apa geram? Sabar Ustaz, astagfirullahalazim. Kan sebab penat ni sahabat-sahabat. Lepas tu dia tanya, dah cakap banyak kali dah tajaan KLIA, Mekah Madinah, balik semula KLIA, free of charge, makan 3 kali all in semua. Tapi daripada KLIA, daripada rumah nak pergi KLIA, tanggungan sendiri. Kenapa saya hangin ketika itu? Sebab pakcik ni mempunyai 13 orang anak. 13 orang anak, sahabat-sahabat, rumah dia bukan kat Kedah ke kat mana. Pandan Indah nak pergi ke KLIA. Saya pun terus cakap, pakcik minta maaf saya tanya. Kan saya dah cakap rumah ke KLIA sendirian berat. Anak-anak pakcik 13 orang kan. Senyum, suara tu kita dapat rasa dia senyum. Ustazah, pakcik tanya sebab anak-anak pakcik tak boleh hantar. Saya pun, ya Allah, anak 13 orang sahabat-sahabat. Bayangkan kalau seorang RM10.
dah dapat RM130, sewakanlah teksi untuk hantar bapak pergi KLIA. Kita kata. Tapi mereka tak fikir macam tu, sahabat-sahabat. Jadi pukul 4 pagi saya horn rumah dia. Terpaksalah saya tak naik kereta, saya naik van Darul Fawaz. Sebab barang lagi kan. Lepas tu, sabar Ustaz. Barang lagi. Lepas tu nak singgah rumah dia lagi, nak ambil dia dengan isteri dia. So terpaksalah bawa driver van Darul Fawaz singgah rumah dia. Lepas tu dah singgah tu kan lampu cerah. Bila dia naik, pakcik minta maaf berapa orang duduk dalam rumah ni. Sebab ampayan penuh dengan baju-baju baby macam rumah pengasuh semua. Cucu semua duduk dengan saya, Ustazah. Lepas tu jaga berapa orang cucu? Belas kot tak silap. Belas cucu. Dah macam taskar rumah tu. Dia kata ada yang 5 orang, Ustazah. Bapak dia duduk dalam. Saya terima takdir Allah. Barulah saya faham duduk dalam tu maksudnya apa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, okay? Yang bapaknya duduk penjara, hantar cucu duduk dekat dia. Macam itulah kisah. Tapi yang buat saya menangis dalam ceramah-ceramah saya sepanjang berada di Mekah, bila kawan-kawan jemaah umrah tanya ni, Pakcik, anak ada telefon tak? Ni nak saya telefonkan. Tak apa, dia orang sibuk, tak apa. Lepas tu kadang-kadang biasalah makcik-makcik bawang kan, anak tak telefon Pakcik ke? Lepas tu kan, dia orang sibuk, tak apa, anak saya baik. Anak saya baik, Alhamdulillah anak saya baik. Tak pernah sekali pun dia sebut depan jemaah umrah ni anak dia pun tak baik. Tapi cara tu sahabat-sahabat, betapa anak-anak yang 13 orang ni menyusahkan mak ayahnya sampai ketua. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya ni, anda faham macam mana maksud saya geram tu. Bukan geram dekat pakcik-makcik tu. Ya Allah, ni kalau aku jumpa anak-anak ni, memang saya faham. Mungkin mereka orang yang tak mampu, tapi keterujaan nak berpisah dengan mak ayah, nak pergi Mekah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedangkan orang lain boleh bersungguh-sungguh untuk mak ayah dia. Maka saya kata kalau RM10 sehari, RM10 pun kongsi adik-beradik mesti lepas. Tapi saya ambil lah juga, tak rasa nak tinggal kan kat rumah tu. Tak apalah Pakcik, suka hati lah Pakcik nak pergi. Cakap je malam tadi tu, siapa Pakcik, kenapa apa macam ni? Astaghfirullahalazim. Kontak lah dia orang, ambil Ustazah pakai van, boleh singgah rumah pakcik-makcik tu. Bawa lagi ke LIA, sampailah balik daripada Mekah. Kami yang uruskan semua. Arwah dah dia, semoga syurga tempat dia, jaga cucu. Ustaz, janganlah nangis. Tengok tu, Ustaz yang nangis. Dia masih teringat dekat pakcik tu. Kami panggil dia Pak Long. Masya Allah. Memang banyaklah pak angkat, mak angkat kami ni kan. Macam-macam cerita dalam poket kami ni. Subhanallah. Baik. Okey, baru nak start pelajaran hari ni. Berapa kali nak start dah. Surah Ali Imran 140. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Kami Ustaz, Cik Rudiah kata Ustaz pun cememeh. Cememeh. Sekian dimaklumkan. Dari masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sahabat-sahabat, ada orang kaya, ada orang susah, ada orang miskin, ada orang cantik, ada orang hodoh, ada orang berpangkat, ada orang yang tidak ada apa-apa atas dunia ni. Semua ni kenapa sahabat-sahabat? Dalam keadaan Allah beri masa kehidupan kepada kita, kata Allah dipergilirkan antara manusia supaya semua kita dapat pelajaran. Sebab tu sahabat-sahabat muslimin muslimat, Ustazah suka bercerita kisah-kisah masyarakat yang saya tak tahu apa anda rasa, tapi bila Ustazah bercerita, kalau Ustazah sentap, terasa di hati, tak acilah Ustazah seorang-seorang. Ustazah nak ajak anda sentap bersama. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi bila kita sebut subhanallah, subhanallah, kita rasa macam perkara yang berlaku pada orang tu, berlaku pada orang ni, itu semua adalah pelajaran buat kita. Nak tergelak lah pula. Hampa dok kata lembutnya hati Ustaz tu. Kan? Betul lah kalau kita dengar orang macam suka menangis tu lembut. Tapi nak habaq dekat Kak Hamidah Saad, orang kan kadang takut nak pergi umrah dengan Ustaz. Sebab Orang Kedah kan cakapnya macam, bila dia dah bahagia dengan orang tu, kuat pasal apa lah pula suara dia.
Ngumpat depan-depan tak apa. Garang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Takut dengan orang Kedah kan. Masya Allah. Tak macho lah Ustaz kan, Syarif Anson. Allahu Akbar. Tapi macam itulah sahabat-sahabat. Memang kami biasa bawa grup pergi Indonesia kan. Dekat Jakarta tu kan ada orang yang duduk-duduk bawah jambatan. Lepas tu kami ingat lagi nak pergi satu tempat tu, kami naik ferry kan. Dia pun duk tarik-tarik sampai koyak seluar Ustaz masa tu. Cakap kenapa ya diorang ni macam ni. Masalahnya bila kita bagi berkerumun pula lain. Tapi nanti kan dia termenung kan, termenung rasa bersalah pula lah tadi budak tu datang kat kita, kita tak bagi. Sebab orang yang macam bawa kami tu jangan bagi sama ini. Nanti dia panggil lagi kawan-kawan dia lain. So kita macam ya Allah Tuhan kan, tak sampai hati perkara macam tu. Jadi mengelakkanlah kawasan-kawasan macam tu. Kalau kita nak bagi, kita pun ada program-program masjid panggil asnaf macam tu. Sahabat-sahabat kesian kalau kita tengok gelandangan-gelandangan tu kan. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, surah An-Nazi'at ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kiamat nanti. Bila mengaji jumpa kalimah yaum, ingat hari kiamat nanti. Mesti cerita yaum ni hari apa, tak ada pun perkataan kiamat. Asal sebut yaum tu nak cerita pasal hari kiamat lah tu. Mereka merasa seolah-olah dahulu tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sebentar saja di waktu petang atau pagi hari. Saya dah sebut banyak kali kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Ana Mastura. Masya Allah, sebab tu Nabi suka berkawan dengan orang miskin. Barulah kita dapat rasa. Subhanallah sahabat-sahabat, saya kan kalau nak share macam contoh hari tu kami tim khidmat kan, ada orang yang menaja makan dekat hotel macam tu. Sebenarnya saya cakap dengan tim khidmat, Ustazah sebenarnya kalau korang share dekat Facebook gambar-gambar macam tu, Ustazah kurang seronok. Tapi Ustazah faham, Ustazah pun share dekat Facebook tujuannya untuk, sebab gambar-gambar tu tak larat kita simpan dekat handphone kan, supaya memori akan datang tu keluar lagi gambar-gambar kita. Itu je niat Ustazah. Jadi bila mereka share pasal makan kat hotel tu, Ustazah share saja. Sebab Ustazah pun nak simpan gambar tu, memori tu. Lepas tu, kenapa Ustazah? Jaja cakap kat Ustazah, kenapa Ustazah? Sebab Ustazah tak nak nanti orang faham kita buat raikan orang-orang yang nak makan kat hotel je. Bukan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contohnya macam tadi kan, saya makan dekat gerai bodoh. Sahabat-sahabat, seronok kan? Bukan nak cerita macam mana seronok kan pagi tadi. Sahabat yang bawa saya sarapan dekat Terengganu sebelum kami ni, Ustaz, kedai yang biasa kita makan ni tutup pula, kita pergi tempat lain. Lah sebelah tu kan ada. Tak apa ke Ustaz makan kat sini? Lah kenapa pun? Lepas tu bila saya nampak macam Munirah tadi, sahabat-sahabat sebenarnya kemarin masa saya on the way daripada Kertih, dia dah messenger saya tunjukkan gambar dia naik dekat atas satu kenderaan. Saya tak pasti highlight ke apa. Dia nak bawa motor dia tu pergi tempat bengkel lah kot, bengkel motor kan. Ustazah saya memang nak jumpa sangat dengan Ustazah. Lepas tu motor saya rosak, dia kata. Lepas tu pagi tadi dia tahu saya dekat UMT, dia nak jumpa juga saya. Lepas tu saya pun tak tahulah yang kenderaan dia hanyalah motor. Saya tak tahu sebab dia kata rumah dia 2 jam ke tempat saya nak ceramah tu. Lepas tu saya kata tak payahlah, sebab dia kata dia nak siapkan makan mak dia apa semua nak tinggal kan. Tak payah ni hujan-hujan. Anda bayangkan rupanya dia pinjam motor abang dia semata-mata nak jumpa Ustazah, naik motor perempuan. Hujan-hujan sahabat-sahabat. Lepas tu aksiden pula. Macam mana saya tak rasa macam, ya Allah Tuhan kan. Tak tahu macam mana rasa kalau Ustazah belum sampai kat besok tu, rasa memang Ustazah patah balik. Sahabat-sahabat, saya rasa bersalah sebab dia nak jumpa kita jadi macam tu. Memang semuanya takdirnya Allah. Tapi siapa saya untuk dibegitukan? So saya cakap, Ustaz, bila lagi bang tengok kalender kita datang Terengganu, saya pula nak pergi ziarah dia. Sebab Masya Allah mulianya hati. Itulah yang kita ni, ya Allah Tuhan, aku ni siapa kalau nak jumpa orang? Pernah tak kita bersungguh-sungguh sampai macam tu? Kan sahabat-sahabat, kita belajarlah sesuatu daripada sikap ni orang. Sebab dalam pada kita bertangguh-tangguh nak buat kebaikan, rupa-rupanya kita dah mati. Bila kita mati, kita terkejut. Mati dah aku rasa aku macam baru hidup daripada pagi sampai ke petang sahaja. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya tak tahulah Cik Rodia, saya tak tanya lagi. Tapi macam tak kahwin lagi lah kot. Tak tahulah, wallahualam.
Okey, saya kagum dengan para tokoh. Ni kata Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab La Tahzan. Saya kagum dengan para tokoh yang dikenang dalam catatan sejarah. Ustazah Zai selalu sebutkan, baca cerita-cerita sejarah. Walaupun ustazah dengan ustaz paling tak suka adalah pelajaran sejarah. Dah cerita banyak kali kan. Tapi sahabat, kalau sejarah cerita-cerita dalam Quran, Masya Allah, tak ada yang satu cerita dalam Quran tentang sejarah yang kita jemu baca. Semuanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, Tabarakallah, seronok kita. Seronok. Ustaz, dah ada orang masuk ke kalau... Sebab saya takut. Abang tengah rekod. Okay, Ustaz tengah rekod sebab kita nak 17 sahaja sahabat. Kalau yang Kak Nazaf pinkan tu, kalau anda rasa macam susah ke macam mana, jangan, tak perlu, ada banyak lagi peluang-peluang infak yang lain. Ini untuk yang dengar dari awal tadi sebab saya teringat 1 jam kita bersama ni, saya takut nanti termelempah. Saya minta Ustaz rekod lebih, cukup je 17 saya akan masuk dekat dalam apa ni, dalam page Ustazah Muzayyanah, insya-Allah. Kita tak nak simpan banyak-banyak pasal nanti lepas ni akaun tengok apa benda lagi PCR asnaf ni. Bila Ustazah kata tutup lah. Kata Allah Ustazah saya tak dapat pula. Ada infak-infak yang lain, jangan risau. Okey sahabat-sahabat. Baik, saya kagum dengan para tokoh yang dikenang dalam catatan sejarah. Ujian, cobaan dan bencana mereka hadapinya seperti titisan air hujan atau hembusan angin. Masya Allah, mereka hadapinya seperti titisan air hujan dan hembusan angin. Dan tokoh yang paling terkenal adalah pemimpin semua makhluk, itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanannya menuju Madinah, dia bersembunyi di dalam gua bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Kita tahu kan peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ketika Nabi SAW hanya dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat musuh sudah mendekati mereka. Ni tak sabar Ustaz nak bawa jemaah umrah ni. Bila sampai dekat Jabal Sur, kita tak boleh naik atas Jabal Sur tu. Super tinggi berbanding dengan Jabal Nur, berbanding dengan Jabal Rahmah. Kan kita tengok je daripada bawah, itulah puncak Jabal Sur. Yang di atasnya tu Masya Allah Tabarakallah, tempat Nabi SAW bersembunyi dengan baginda Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kaki musuh dah berada di hadapan gua. Lalu Abu Bakar, kalau bahasa kita, matilah kita. Kaki musuh dah berada di hadapan gua ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi SAW? Pada saat musuh sudah mendekati mereka, dia berkata kepada sahabatnya itu, Abu Bakar menggeletar tubuh, ketakutan, kaki musuh dah berada di hadapan gua. Dah nak jumpa dah dengan dia. Tapi apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini kita dah ulang berapa kali dah dalam kitab ni. Surah At-Taubah ayat yang ke-40. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Rabbi. Kata Abu Bakar, sahabat-sahabat, sebab dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercakap demikian, terasa seperti mengalir ke seluruh saraf urat darahnya. Betapa keberanian itu tiba-tiba muncul, semangat itu tiba-tiba muncul, hilang segala gentar dan takut. Sebab Muhammad bercakap, la tahzan, innallaha ma'ana. Sudah pasti daripada kemuliaannya, daripada mukjizat Al-Quran dan hebatnya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kita kalau dengar orang-orang soleh je bercakap kan, kawan kita yang huha-huha cakap lah, kau ni relax sabarlah, kita tak rasa apa. Tapi kalau orang soleh yang bercakap, sabar puan, insya-Allah, kita rasa macam meresap sabar tu dalam tubuh jantung kita. Sahabat-sahabat, sama macam apa yang dirasakan oleh Abu Bakar bila Rasulullah menyebut la tahzan, innallaha ma'ana. Subhanallah. Baik, ketika dalam perjalanan hijrahnya, kerana diusir dari kampung halamannya, dia memberi kabar gembira kepada Suraqah yang mengekori perjalanannya dengan mengatakan bahawa pada suatu masa kelak dia akan memakai gelang Kisra. Anda tahu ketika Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq
ada seorang yang diupah untuk mencari Muhammad dan Abu Bakar. Masya Allah, upahnya bukan sedikit-sedikit. Siapa dapat bawa balik Muhammad dan Abu Bakar, bahkan nak dibunuhnya dua insan mulia ini, Masya Allah, akan dihadiahi unta 100 ekor yang sedang bunting. Wah, kalau unta ni memang orang ada kereta mewah lah hari ni. Kalau orang biasa dulu pakai keledai je sebagai kenderaan. Unta ni memang orang yang hebat-hebat lah. Okey, sahabat-sahabat, unta yang bunting pula, kalau dijual memang super mahal. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suraqah ni terkenal dengan senjatanya ketika itu, pedangnya yang hebat, kudanya yang hebat. Dia menyahut cabaran itu. Pantang imbuhannya kan besar. Dia nak cari Muhammad dengan Abu Bakar. Masya Allah, apa yang Allah nak tunjukkan? Kudanya Suraqah yang hebat tu boleh terpelecok kaki kuda itu masuk ke dalam pasir. Kan padang pasir, masuk ke dalam pasir sampai nak tenggelam dengan Suraqahnya sekali. Bagaimana hati Muhammad? Dah tahu ni musuh ni nak cari dia ni, tapi masih membalingkan serbannya ke arah Suraqah untuk tarik supaya naikkan tubuh ini daripada tenggelam di pasir tu. Rasulullah selamatkan musuh yang nak membunuh dia. Kalau kita tepuk tangan, guling-guling, seronok padan muka kat hang, nak sangat kacau aku, kau tak tahu aku ni Nabiullah, mesti macam tu kan sahabat-sahabat. Tapi Rasulullah selamatkan. Masya Allah, disitulah akhlaknya Nabi SAW yang membuka hati orang-orang yang tertutup hatinya selama ini untuk mengenali siapa Muhammad, siapa Tuhannya Muhammad. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Saya terbaca Subaidah Rahim, mohon doakan suaminya sedang sakit. InsyaAllah. Ada beberapa juga sahabat-sahabat kita yang diuji dengan suaminya sedang sakit. Sahabat-sahabat baru ni semalam, hari ni pun dia masih bermessenger dengan Ustazah. Setiap kali orang lelaki hantar messenger kat Ustazah, Ustazah akan bacakan depan Ustaz. Cuba bang tengok ni bang, Masya Allah, kenapa? Ustaz kata dalam perjalanan tadi, dia message lagi ni. Dia bagi tahu dia ada isteri pertama. Isteri pertama dia baiklah kan. Tak pernah kisah pun dengan perkahwinan kedua dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang ada orang yang diuji macam tu kan. So, bila dah diduakan, isteri pertamanya senyap je kan. Senyap je, tak masuk campur lah hal dia isteri-isteri. Dia tak masuk campur lah hal bini kedua ni, apa yang suami dia nak buat. Pendek ceritanya, satu hari dia accident. Dia koma. Isteri pertama sangat baik dengan dia. Isteri yang kedua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai dia baik daripada koma, bila dia bertemu dengan isteri kedua tu, dicacinya suami ini, diconteng muka suami, tulis OKU. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ditengking, dicaci maki suami ni. Jadi macam mana lagi saya nak buat kepada isteri kedua saya ni Ustazah? Kan dengan mulutnya yang macam tu, macam mana saya nak bimbing? Rupanya dia terkesan mendengar cerita gantung tak bertali semalam. Dia tak nak menzalimi isterinya, tapi matanya sejak daripada dia koma tu belum begitu sihat, matanya dah buta sebelah. Dia messenger kat saya sikit-sikit, sekejap-sekejap salah, sekejap-sekejap salah, minta maaf ya Ustazah. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kadang-kadang perkara macam ni kita nak sebut macam mana lagi, kuasa ataupun saat itu ada pada dia. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksudnya jangan sampai dia menzalimi. Kalau dia dah tak boleh sangat, Ustazah kata kat dia, tetap perkataan utamanya sudah pastilah sabar. Bimbing dengan setakat kemampuan yang ada. Dah cakap banyak kali, Ustazah dah bagi tahu. Kita tak nak komen lebih-lebih, kita tak tahu situasi sebenar di pihak isteri macam mana, di pihak suami macam mana. Jadi Ustazah doakan saja dia, semoga Allah beri kelapangan, kesenangan. Sebab dengan isteri kedua ni dia ada anak kecil. Okay, dia ada anak kecil. Jadi katanya dia kesian dengan anak kecil dia kalau diceraikan isteri. Nah, sebab tu Ustazah selalu ulang berkali-kali, jangan pertahankan rumah tangga kerana kesian ke anak, tapi kesian pada diri kita sendiri. Sebenarnya Allah menguji kita melalui pasangan yang macam tu. Kalau kita sanggup, semoga dengan redha dan kesanggupan kita itu, maka mudahlah untuk kita meraih redanya Allah. Tapi sahabat-sahabat, kalau dengan perkara itu menambah-nambahkan lagi dosa-dosa kita, dah saling bila bertemu duk baling periuk kuali semua, macam mana seorang isteri boleh conteng muka suami tulis OKU ni? Tak faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad.
Wah, dia tak faham ya PCR test tu untuk apa. Jangan anda duk salah faham pula. Takut ada yang kata, kenapa Juan Latahzan ni nak kena PCR test dulu ke? Masya-Allah. Nurul Syarmin, tak sabar nak jumpa awak. Masya-Allah. Okey, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, ketika dalam perjalanan hijrahnya kerana diusir dari kampung halamannya, dia memberi kabar gembira kepada Suraqah yang mengekori perjalanannya dengan mengatakan, Nabi siap cakap dekat Suraqah, nanti engkau akan memakai gelang Kisra. Gelang Kisra ni gelang kemewahan Raja Parsi. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Suraqah ini menjadi kenyataan tatkala pemerintahan Umar Al-Khattab menjawat jawatan khalifah. Pada suatu hari, selepas berjaya menakluk kota Parsi, Umar memanggil Suraqah untuk datang ke Masjid Nabawi. Saat itulah Suraqah disuruh oleh Umar untuk memakai pakaian dan perhiasan bekas milik Raja Parsi di hadapan orang ramai di dalam masjid. Ternyata apa yang Nabi SAW cakap macam kita sekarang. Jangan lawan cakap mak hang tu, masin mulut mak kamu tu. Kan Nabi SAW bukan setakat masih mulut je. Apa yang Nabi cakap tu semua menjadi doa. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adawiyah Kasim, dahlah dengar Latahzan dengan suami dan anak-anak dalam kereta. Dekat bumi Korea pula tu dia mendengar. Masya Allah, semoga redha Allah bersama kalian sekeluarga. Allahu Akbar. Kabar gembira daripada Allah yang disampaikan di mulut gua sebagai sebuah wahyu dan menciptakan kebahagiaan di dunia. So kabar gembira ini datang dengan perkataan la tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah. Lah Aimah Syarima, saya baru perasan hari ni hari Minggu. Punya tinggalkan KL hari Jumaat. Saya ingat hari ni hari Isnin, hari Ahad ya. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Duk meniti hari, duk susun jadual sampai tak ingat dah hari apa. Pada ketika perang Badar, baginda Nabi SAW dengan semangat memakai baju perangnya dan bersabda membacakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qamar 45. Surau kat mana tu Maksud Zunaiza Ahmad? Maksud duk Tangsik ke? Tempat kita nak buat program minggu depan ke? Subhanallah, Maksud please pastikan line internet okey sebab Sabtu tu saya akan Skype TV Al-Hijrah di situ. Okey. Ini untuk program utara, jauhlah utara. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Pasukan musuh pasti akan ditaklukkan dan mereka akan mundur ke belakang. Subhanallah, sahabat-sahabat, Allah jamin ni tentera Islam tak ada dengan senjata yang hebat, bukan dengan jumlah yang ramai berbanding tentera musyrikin. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah memberi terlalu banyak jaminan-jaminan kepada mereka. Masya Allah, anda adalah pemberani jika berhadapan dengan pasukan lawan dalam keadaan sulit. Anda berjaya mengalahkan pendekar-pendekar mereka. Syaratnya di hati ada siapa? Ada yang maha kuat, super kuat. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, pada saat perang Uhud, tadi cerita Badar. Now, saat perang Uhud, setelah ramai sahabat yang terluka dan terbunuh, baginda SAW berkata kepada para sahabatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saffu khalfi la uthniya ala Rabbi. Berbarislah kalian di belakangku, maka aku akan memuji-muji Tuhanku. Masya Allah, siapa yang follow Nabi Muhammad SAW adalah, subhanallah, pasti sahabat-sahabat, pasti sentiasa akan memuji-muji Tuhan. Macam mana kita nak cakap sentiasa? Sentiasa memuji Tuhan. Saat aku bahagia pun aku puji Tuhan. Saat aku derita pun aku puji Tuhan. Ngaku saat bahagia tu memanglah boleh puji, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saat derita nak Alhamdulillah apa ke bendanya, macam tu kan. Sabar Sat. Itu sebab diajar Alhamdulillah ala kulli hal. Kita dah lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan hampa tersilap pula. Ustazah, kalau semua benda nak kena Alhamdulillah, kalau suami saya mati macam mana Ustazah? Nak Alhamdulillah juga ke? Hampa jangan buat hal. Kan suami mati telefon mak.
mak mentua. Mak mentua. Oh, mak mentua. Suami meninggal ni. Anak mak mentua ni. Alhamdulillah mak, suami meninggal. Kau dah kenapa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab saya pernah kuliah kat mana? Tempat orang profesional lah sahabat-sahabat. Kita mengajar tentang Alhamdulillah ala kulli hal. Lepas tu saya solat Zuhur kat situ. Ni mengajar pejabat lah ceritanya, saya solat Zuhur kat situ. Tak bolehlah sebut kat mana kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siti Zamilah, insya-Allah Allah beri kesembuhan kepada sahabat kita Siti Zamilah. Doakan saya sihat, saya sakit katanya. Allahu Akbar. Saya baca status anda pun saya rasa macam sakit sama. Subhanallah. Sahabat-sahabat, betul lah Cik Siti Atika gelak pula dah. Serius ni, ini kisah benar. Saya mengajar bab apa pun belajar sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Lepas tu tengah lipat-lipat telekung lepas solat, seorang hamba Allah ni datang. Ustazah, tadi saya nak tanya tapi malu. Saya nak tanya, habis tu Ustazah, kalau kita dapat musibah macam suami meninggal ke contoh, kita nak Alhamdulillah juga ke? Sabar je. Jangan Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kalau Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Kalau Alhamdulillah depan mak mentua, mak Alhamdulillah suami meninggal. Jenuh. Suami kau bukan anak aku ke? Mak mentua kata. Jenuh sahabat-sahabat. Maksudnya setelah kita ditimpa mendengar satu musibah, apa yang Ustazah ajar sebelum ni, sebutan kalimah sabran jamil. Sabran jamil ni bukan anak angkat Makcik Siti Atikah. Kan kita doakan Ustaz Sabran sihat daripada positif COVID, sahabat-sahabat. Okay, jadi maksudnya nak dapat sabar yang indah ni, bukannya Kak macam mana Kak? Sekarang okey ke? Hari tu akak dapat musibah. Alhamdulillah Ustazah, setelah 3 bulan ni saya dah boleh terima. Nak buat macam mana Ustazah? Sabar je lah. Setelah 3 bulan baru dia boleh bersabar. Setelah setahun sahabat-sahabat. Tapi sabar yang indah tu, dapat je musibah tu terus inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Still lemah, rasa tak boleh nak bangkit. Sakit rasa ni Ustazah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah antaranya. Okay, sahabat-sahabat, jangan dapat musibah tiba-tiba kan. Alhamdulillah pula dah sabar pi. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, ada ke macam tu pula? Saya berani cakap dengan Ustaz sebab mak mentua saya dah meninggal. Sahabat-sahabat ni cerita tu lah. Kalau telefon, Masya Allah. Apalah saya kata, aku nak gelak ke, aku nak nangis ni. Sambil-sambil lepak telekong tu, kita pun, tak Kak, bukan macam tu. Maksudnya, pasal apa tadi tak tanya? Saya suka kalau akak tanya tadi, takut ada orang lain salah faham macam tu juga. So, akak dapat pahala tau, mengclearkan ketidakpahaman orang lain. Macam tu lah sahabat-sahabat. Okey, nak habis dah masa. Teruskan. Inilah merupakan cita-cita Nabi SAW yang menembus bintang-bintang di angkasa dan tekad seorang Nabi yang menggoncangkan gunung-gunung. Qais bin Asim al-Munqiri adalah salah seorang penyantun di tanah Arab. Suatu ketika dia sedang duduk menceritakan sebuah kisah di hadapan kaumnya. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang tergopoh-gopoh mengatakan, anakmu baru saja dibunuh oleh anak si fulan. Meskipun telah mendengar berita itu, dia tidak berganjak daripada tempat duduknya dan tidak menghentikan ceritanya hinggalah selesai. Setelah selesai, dia berkata, mandikan dan kafani jenazahnya. Setelah selesai, panggillah aku untuk menyembahyangkannya. Anda faham ke cerita ni? Ibarat ada seorang hamba Allah, Ustazah lah contoh kan. Kan Ustazah tak ada anak, tak apalah Ustazah cerita macam ni. Contoh ada seorang hamba Allah. Siapa? Hamidah Dul Wahid datang jumpa Ustazah. Ustazah, anak Ustazah mati baru kena bunuh dengan si Fulan. Cerita macam ni lah. Tak ada perasaan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa pak dia kata? Sahabat-sahabat, kan dia tidak berganjak daripada tempat duduknya dan tidak menghentikan ceritanya hinggalah selesai. Tadi siapa yang Ustazah sebut nama tadi tu? Dia datang jumpa Ustazah, sahabat-sahabat Ustazah, anak Ustazah sedang ditikam, dibunuh oleh seseorang. Ustazah buat bodoh je, terus je ceramah lah tahzan sampai habis kan. Lepas tu Ustazah boleh sambung kat dia. Tak apa, mandikan dan kafani jenazahnya. Setelah selesai, panggillah aku untuk menyembahyangkannya. Contoh Ustaz Azwana.
Kan bang, anak abang tu meninggal, kena bunuh dengan si Fulan. Kan, bahasa kita sekarang, relax bro, boleh macam tu sahabat-sahabat. Kan, anak yang mati ni. Tapi Masya Allah, ini kisah yang pernah berlaku. Dek kerana apa? Dia tahu benda dah berlaku, aku tak boleh ubah apa pun. Sedih, boleh hidupkan dia balik? Tidak. So teruskan je kehidupan. Aduh, kita Tahzan ni sangat menyesakkan otak kita. Kita kata, ada ke orang sampai macam ni? Anda ingat kan kisah, subhanallah, macam-macam kisah bila diceritakan tentang anaknya meninggal dunia di medan jihad. Siap bersyukur kepada Allah kerana matinya sebagai seorang syahid. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Kita ni tak mampulah nak dapat tahap macam tu. Tapi bila kita kerap dengar cerita-cerita macam ni, kita akan melatih jiwa kita daripada kecewa yang melampau-lampau. Cik Rodia Sharif dah hafal dah dengan perkataan berdamai dengan takdir. Okay? Aimah Syarima, Masya Allah, terhadap ayahanda dengan sebaik-baik balasan. Apa tu? Subhanallah, subhanallah, 2 minggu berada di hospital sahabatlah Tahzan. Moga Allah beri kekuatan. Okay? Saya di Terengganu dan di Terengganu lah. Sepanjang berada di Terengganu ada 2 permintaan untuk Ustazah mengulas buku Angan-Angan ke Firdausi. Sahabatlah Tahzan, ada ke yang belum ada buku Angan-Angan ke Firdausi? Tak geng lah kalau tak beli. Kan? Angan-Angan ke Firdausi Ustazah memang wajibkan beli. Sebab apa sahabat-sahabat? Syok lah kan. Syok tu bukan sebab Ustazah tulis tahu, tapi sebab Ustazah tulis dengan jiwa. Macam mana nak cakap? Sebab macam benda tu sesuatu yang kita mudah nak masuk syurga sebenarnya, tapi semua kita rasa susah. Sebab ada satu bab yang Ustazah tulis, taat pada ibu dan ayah. Ujian ibu dan ayah adalah ujian kita juga. Okay, bila saya bahas isu tu, saya mesti nak menangis. Sebab apa? Kan jaga ayah sakit, semua tu anda sedang diberikan kunci syurga oleh Allah dan semoga mudah untuk masuk ke dalamnya. Tapi kalau kita tak redha, sahabat-sahabat dirahmati Allah, susahlah. Seolah-olah kita dah pegang kunci tu tapi terjatuh, dah pegang terjatuh. Anda pernah kan kalut-kalut nak buka pintu, apa siapa tak boleh ni, apa siapa tak boleh ni, kunci betul dah sebenarnya, tapi tak boleh nak buka. Kita takut macam tu. Kita dah ada ruang yang luas untuk masuk syurga, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak mengundur diri daripadanya. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Salwani Saleh, anda berada di Masjid Tepuh semalam. Yang mana? Tudung biru ke tudung pink? Masya Allah, tanya Ustazah. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita baca ayat terakhir dalam kitab ini, Al-Baqarah 177. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Okey, dan orang-orang yang sabar tatkala kesempitan, penderitaan dan saat peperangan. Sabar tu waktu mana sahabat-sahabat? Saat sempit, saat derita, saat ditimpa, diuji dengan peperangan. Kita hari ini semoga tak melaluilah peperangan. Cuma kita berperang sungguh-sungguh dengan hawa nafsu. Yes, perlukan kesabaran. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah. Raja Aini, maknanya ada lagi yang tak tahu bab-bab buku ni. Boleh hubungi tim khidmat 0163729048. Siapa yang banyak kali baca buku tu, Ustazah terkesan sangat di hati, Masya Allah. Sebab saya sengaja menggunakan bahasa yang sangat simple dalam tu. Baik, ketika Ikrimah bin Abu Jahal, anda tahu siapa Ikrimah bin Abu Jahal ni? Anak kepada Abu Jahal lah kan, sedang menghadapi sakaratul maut. Masya Allah, masa paknya ada, si Abu Jahal ada, dia tak Islam. Tapi setelah lama kelamaan sahabat-sahabat, dia mati dalam kemuliaan walaupun paknya adalah memusuhi Nabi SAW. Beliau telah diberikan air, tetapi beliau menolaknya seraya berkata, berikan air itu kepada fulan, yakni Harith bin Hisham. Sebab Ikrimah bin Abu Jahal wafat syahid ketika berada di salah satu medan perang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia dah nak mati dah ni, tapi dok teringat nak tolong orang lain. Pasal apa dah nak mati tapi teringat nak tolong orang lain? Orang nak mati ni dah harga, orang nak bagi dia air, dia pergi suruh bagi dekat orang lain. Pasal apa cerita Ikrimah bin Abu Jahal ni? Sebab dia dok teringat, dulu aku dah buat dosa yang terlalu banyak.
Dia tahu macam mana paknya berdosa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bagaimana dia defend pak dia. Ialah seorang anak defend bapa dia untuk melawan akan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia dah sudah bertaubat kembali ke jalan Allah, subhanallah, para sahabat pun memberikan air itu kepada setiap orang yang ditunjuk oleh setiap orang yang diberinya minum secara pergantian satu persatu sehingga semuanya meninggal dunia tanpa ada yang sempat meminum air tersebut. Maksudnya apa? Sikapnya para sahabat Nabi ni saling memberi kepada orang lain. Aku susah tak apa, aku mati tak apa, jangan orang lain yang susah, jangan orang lain yang mati. Inilah indahnya ukhuwah di kalangan mereka. Ya Allah, sahabat-sahabat, sampai Abu Sufyan kata, aku tak pernah melihat seorang sahabat yang sangat baik kepada sahabatnya mengatasi baiknya Muhammad kepada para sahabatnya. Makna luar biasa ukhuwah mereka. Kita nak bina ukhuwah yang macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan berkawan kerana kaya, bukan kerana pangkat. Yang miskin pun sahabat kita, yang kaya pun sahabat kita. Jangan pernah ada niat untuk mengambil kesempatan kepada sesiapa, subhanallah. Kita tutup. Jikalau mereka terbunuh, darah mereka bergolak kerana terbunuh di jalan Allah. Sudah, Allahu Akbar, sapilah. Orang Terengganu tak dapat jumpa, tak apa. Kita saling mendoakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, nangis dengan cerita Kak Long kan, sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah menjadi cita-cita mereka sejak dulu. Seorang penyair mengatakan, sungguh-sungguh orang yang berjaya di dunia adalah orang yang tidak bergantung pada siapa pun di dunia. Jom hari ni kita pakat tulis dekat status Facebook kita. Sungguh orang yang berjaya di dunia adalah orang yang tidak bergantung pada sesiapa pun di dunia. Kalau kita bergantung dengan si Polan, si Polana, kita belum ada identiti diri sendiri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak berdiri sebagai hambanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebutkan macam mana lagi? Okay, kita ada satu ikon qudwah hasanah yang terbaik, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linda kecil, apa khabar? Tengok kalau dah pernah jumpa ni, saya nampak nama je terus ternampak muka dia. Semoga semua sahabat-sahabat La Tahzan satu hari nanti kita tak ada Nur Asia Samad, kedai buku dekat KL ada saya letak, tapi tempat lain tak ada. Semuanya melalui tim khidmat 0163729048. Okey, Rin Ali, kopi. Sungguh orang yang berjaya di dunia adalah orang yang tidak bergantung pada siapa pun di dunia. And paste kepada status Facebook kita hari ni. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahariah Abu Samah, nanti tengok semula. Okey, tak mengapa Ustazah dalam musafir, Ustazah ambil kesempatan mana je lah yang Ustazah boleh selip. Tapi setakat hari ini sudah tamat bab 125. Ustazah tak pernah miss lagi dengan izinnya Allah untuk berlatahzan dengan kalian. Sebab Ustazah sayang semua kerana Allah. InsyaAllah besok hari Isnin, Ustazah masih belum check out di hotel ini. Ustazah akan berlive dengan anda latahzan bab 126 pada jam 7 pagi, insyaAllah. Ampun maaf, zahir batin. Nak rehat sekejap, tunggu asar, kemudian solat. Lepas asar, Ustazah ada kuliah close group. Sayang, maaf zahir batin, saling mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda, tak aci dapat jumpa Kak Mas Liza. I don't want to prank you. Okay, bye-bye. Gurau je. Bye-bye Kak Nazar. Semua, Siti Azaz Zakaria, Suhana Adris, Ayah Gaus. Siapa lagi? Hamidah Abdul Wahid. Siapa lagi? Siti Aznisah Mas Nur. Siti Zuraida Ibrahim. Alah, Siti Zuraida Ibrahim selalu macam tu. Rabu, Selasa Ustazah dah mengajar kat KL. Doakan besok habis je program taklimat umrah terakhir, Ustazah terus gerak KL. Mungkin lewat malam lah baru sampai. Selasa pagi saya dah ada kelas dekat KL, insya-Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.